asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Okay, insya-Allah hari ini kita masuk pelajaran yang ke-11, terjemahan dan tadabbur surah Ghafir ayat 34 hingga 37. 4 ayat lah insya-Allah. Okey. Sebelum tu kita baca ayat ni. Menggunakan sebab kita hari ni pun banyak juga. Tengoklah, kita ambil satu ayat dulu kan. 34 dulu. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Kadzalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Okay, kita tengok dulu ayat yang ke-34, terjemahan dia. Okay, mula dengan wa, kemudian la, kemudian qad jaa, kemudian Yusufu min qablu bi bayyinati fa ziltum fi syakkin. Ni ada dua kan? Min dengan ma. Ja. Kemudian hatta idza halaka qultum lai ya ba'asallahu mim ba'di hi rusula. Kemudian ka zalika Allahu man huwa musrifum murtab. Okey. Yang mimma tu dipangkah apa ni, potong masukkan ni. Mana? Mimma tu. Ni. Ni. Penggal tadi. Ni di antara ni. Di antara lah. Mim ni ada nun, dua nun jadi mim. Nun dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim kan. Jadi tasydid mimma. Okey, ayat ni mula dengan wa ni. Jadi kalau walaqad macam biasa kita dalam i'rab dia dia menunjukkan qasam juga qasam demi demi sesungguhnya. Kata boleh terjemah begitu. Sekejap saya kena betulkan kurungan ni. Dalam kurungan.
Jadi dan demi sesungguhnya lakot benar-benar benar-benar pasti. Jadi ni semua ni harf. Semua harf. Dan demi sesungguhnya benar-benar pasti. Itu makna dia. Jaa telah datang oleh ia. Ni kaedah berapa ni? Ni kaedah 10 Dah 10 isim ke fi'il ni? Fi'il apa? Madi. Jadi telah datang oleh ia kum. Jadi lepas fi'il madi kaedah 10 ada domir. Tambah apa? Akan. Sebab nama dia apa? Apa dia? Maf'ulun bi. Jadi ni kum ni isim domir. Dan demi sesungguhnya benar-benar pasti telah datang oleh ia akan kamu Yusufu. Oleh Yusuf. Jadi sini ada oleh isim. Bari fathah, bari dhammah oleh Yusuf. Kemudian min daripada qablu. Sebelum. Okey. Jumpa macam ni min bari dhammah Sebelum dia ada huruf jar. Huruf jar ni sepatutnya bari apa? Bawah sepatutnya ni. Min qabli sepatutnya bari bawah. Kenapa dia bari dhammah? Jadi bila jumpa maknanya dia ada selepas dia. Selepas dia ada kalimah. Ni nak bagi tahulah kat situ. Sikit. Jadi kalau asal dia min mesti kasrah. Min garis kasrah min qabli haza. Min qabli. Kalau biasa qabli mesti bagi bawah sebab dia huruf jar ni. Kemudian ada haza contohnya. Jadi ni maknanya dari sebelum, daripada ini. Kali kalau ada min macam ni, min qablu kan. Jadi dia nak menunjukkan sebenarnya kat belakang dia ada ni lah. Tapi dia hilangkan. Dia buang. Jadi kita terjemah dari sebelum ni apa? Daripada ini juga. Ni kita kata dari qablu apa? Sebelum. Still kita terjemah dalam kurungan daripada ini. Sebab hakikat sebenarnya ni ada yang ni tapi dibuang. Bila dibuang dia kena naikkan baris ini sebagai penanda ada kalimah dibuang. Kalau tak buang dia kena baris bawah apa? Bawah. Kalau bawah kena ada wujud lah benda ni. Bila dia tak nak wujudkan benda ni, dia buang, dia tak boleh baris bawah kan? Dia kena buat abnormal sikit. Dia kena tukar jadi baris apa? Doma. Ni sebagai sign menandakan ada kalimah belakang tu dibuang. Sebab faham? Baris ni sebagai penanda sebenarnya belakang ni ada kalimah tapi dia hilangkan. Kalimah ni lah haza ni. Ini ni. Tapi dia hilang. Jadi dia kena tukarkan. Asalnya lepas huruf jar mesti baris bawah. Huruf jar mesti baris bawah. Jadi orang yang baca dia tahu huruf jar mesti baris bawah. Kenapa baris dhammah? Maknanya dia tahu ada kalimah selepas ni tapi dia buang. Faham kita maklum huruf jar mesti baris bawah sepatutnya. Okey, jadi itu sebab ilat dia. Okey. Jadi kita terjemah apa? Dari sebelum ini. Dari sebelum daripada inilah tambah. Dari sebelum daripada ini dengan huruf jar bayyinati. Nampak huruf jar mesti baris bawah kan? Al bayyinat jamak. Ni kaedah berapa? 17. Al bayyinat maknanya keterangan banyak. Keterangan fama ziltum maka hijau huruf tidak ni nafiah
Ziltum. Okay, ni fi'il madi ni. Asal dia. Dia ni kita dah belajar dah ni. Nama dia adik-beradik ni fi'il madi nakis. Dia adik-beradik dengan kana, isim kana. Jadi ma disebut zala. Ini tak apa. Jadi kalau zala ni maknanya apa? Telah berhenti. Zala ni telah berhentilah kata. Oleh ataupun lenyap oleh ia. Jadi bila ada ma, tidak. Maknanya apa? Tidak berhenti. Maknanya kalau tak berhenti maknanya berterusan lah. Sebab tu terjemah dia nanti kita tengok. Dia tak sebut tidak dah. Dia terus je. Maka berterusan di dalam kamu berterus-terusan di dalam keraguan. Terjemah dia macam tu. Kita tak terjemah ma ni tidak. Kalau kita nak buat macam tu. Ataupun kalau kita nak terjemah tidak boleh tak? Maka tidak telah henti-henti oleh kamu di dalam keraguan. Faham? Tidak telah henti-henti oleh kamu dalam keraguan. Jadi ni ma ni itu makna dia lah. Jadi cara paling mudah kita nak terjemah ma ziltum ni kita kata apa? Tidak. Tidak. Maka telah berterus-terusan oleh kamu. Boleh faham? Terjemah macam tu Telah berterus-terusan oleh kamu di dalam keraguan. Syak. Syak. Mimma min daripada ma apa yang telah datang oleh ia kaedah 10 kum. Lepas ya fi'il mesti ada domain mesti tambah apa? Akan. Akan kamu bihi dengannya dengannya. Dapat? Kita terjemah balik Demi sesungguhnya benar-benar pasti telah datang oleh ia akan kamu oleh Yusuf dari sebelum daripada ini dengan keterangan-keterangan lalu telah berterus-terusan oleh kamu di dalam keraguan daripada apa yang telah datang oleh ia akan kamu dengannya. Okey, boleh. Hatta sehingga okey ni isim harf. Sehingga iza apabila halaka. Kaedah apa ni? 10. Jadi telah binasa ni kita ubah sikit. Maksudnya telah wafat. Sebab ni rujuk pada Nabi Yusuf. Halaka maknanya telah matilah Nabi Yusuf. Jadi kita kata apa? Telah wafat oleh ia. Telah binasa ni telah wafat oleh ia. Kultum. Telah berkata oleh kamu. Telah berkata oleh kamu. Lan. Selama-lamanya tidak. Tidak sekali-kali. Ingat lan ni tidak sekali-kali. Ya ba'asa. Ia mengutus. Kaedah 10. Ya ke 10? Siapa? Ya ba'asa ada ya depan. Dia sebenarnya ya ba'asu ni. Berperasan tu. Kaedah berapa? 11. Ni fi'il mudhari' ni. Ini kaedah 11. Yaqulu tu. Ya ba'asu. Jadi dia mengutus. Kenapa dia bagi fathah ni? Sebab ada lan ni.
Lan yab'asa, dia tak boleh yang asuh. Jadi tidak sekali-kali dia mengutus. Allahu, tengok lepas je fi'il ada isim baris dhammah. Masih tambah apa? Oleh. Ia mengutus oleh Allah. Min. Dari lah. Dari ba'di. Selepas daripadanya. Sebab apa ni? Mudhaf. Ya, mudhaf ilaih. Rasulan. Akan seorang rasul. Akan seorang rasul. Ni maf'ulun bi kepada yab'asa ni. Okey. Cuba sekali lagi ya. Hatta sehingga apabila telah wafat oleh ia, telah berkata oleh kamu, tidak sekali-kali dia memutuskan oleh Allah dari sesudah daripadanya akan seorang rasul. Kazalika, sama seperti seumpama. Ka ni seperti. Seperti zalika, Iaitu demikian itu. Seperti demikian itu. Seperti demikian itu, Yudillu, ia menyesatkan. kaedah Ni sebelah ya. sebelah juga. Dia Menyesatkan menyesatkan Allahu oleh Allah. oleh, tengok Allah bagi apa? Dhammah ni dia dalam ni menunjukkan inilah dia, Allah lah. Dia menyesatkan oleh Allah. Jadi kalau kita nak bagi lebih ni, kita buat apa? Dia tu kita buang, kita tukar nama Allah. Kita letak apa? Allah menyesat. Seperti demikian itu Allah menyesatkan. Terus je. Itu bila dah pandai lah. Tapi mula-mula ni kita satu-satu. Jadi kita kata apa? Dia menyesatkan oleh Allah. Oleh tu nak menunjukkan Allah ni lah dia tu. Okey. Dia menyesatkan oleh Allah man. Akan orang-orang. Akan man seorang je. Akan sesiapa yang siapa saja. Sebab tu dia bagi man. Kalau orang-orang yang yudillullahu allazina kan. Tapi ni man ni maknanya siapa saja. Man sesiapa yang huwa dia musrifun. Orang yang melampaui batas. Musrif ni melampaui batas. Musrif. Murtab. Orang yang ragu-ragu. Murtab. Dia daripada perkataan. Jadi ni tambah adalah sekali lagi. Seperti demikian itu, dia menyesatkan oleh Allah akan sesiapa yang ia adalah orang yang melampaui batas, adalah orang yang ragu-ragu. Jadi ni nampaknya Allah dah buat satu perkara yang kita senang faham. Apa dia? Macam mana orang tu boleh sesat? Kalau melampaui batas dengan dia ragu-ragu dengan Allah. Okey, cuba kita tengok daripada mula balik. Ikut saya terjemah, boleh tengok di skrin. Demi sesungguhnya. Benar-benar pasti. Ini makna bila jumpa balaqat itulah kita terjemah. Benar-benar pasti. Laqat ni kita kata benar-benar pasti. Kalau qad saja benar-benar. Qad benar-benar. Okey, demi sesungguhnya benar-benar pasti. Wow ni demi je tau. Sesungguhnya tu dalam kurungan saya buat tambahan. Sebab dia ada qasam taukid. Sebab tu dia kata macam tu. Ja telah datang oleh ia akan kamu oleh Yusuf dari sebelum daripada ini dengan keterangan-keterangan. Lalu
telah berterus-terusan oleh kamu telah berterus-terusan oleh kamu di dalam keraguan keraguan daripada apa yang daripada apa yang telah datang oleh ia telah datang ia akan kamu akan kamu dengannya, dengan sehingga apabila telah wafat oleh ia telah berkata oleh kamu, tidak sekali-kali dia mengutuskan oleh Allah dari sesudah daripadanya akan seorang Rasul. Nya ni rujuk pada siapa? Yusuf Yusuf. Okay. Seperti demikian itu dia menyesatkan oleh Allah akan sesiapa yang ia adalah orang yang melampaui batas, adalah orang yang ragu-ragu. Ni ada dua adalah. Sebab apa adalah dua? Sebab dia khabar. Khabar kepada huwa. Huwa ni mubtada. Khabar kepada huwa. Okey, boleh terjemah? Cikgu Munizam ah. belum dapat lagi. Haji, boleh. Cuba ni. Demi sesungguhnya telah datang oleh ia. Laqad. Benar-benar Sesungguhnya benar-benar. benar-benar pasti. Demi sesungguhnya benar-benar pasti telah datang oleh ia akan kamu oleh Yusuf daripada ini dengan keterangan-keterangan, lalu Telah. berterusan Telah. telah Ni fi'il madi kan? telah berterusan Kuntum. oleh kamu di dalam keraguan daripada apa yang telah datang oleh ia akan kamu dengannya, sehingga bila telah wafat oleh ia telah berkata oleh kamu, tidak sekali-kali mengutus Ayat 11. Ia, dia. ia mengutus oleh Allah daripada selepas daripadanya seorang rasul. Tambah apa? Di atas. Akan. Demikianlah Kakak. Seperti. seperti demikian Seperti demikian itu. seperti demikian itu ia menyesatkan oleh Allah akan orang yang ia adalah orang-orang yang melampaui. Orang seorang je. Orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang ragu-ragu. Orang juga. Orang yang ragu-ragu. Murtadi. Ahsanta. Kalau ramai musrifu. Jadi kaedah berapa? 7. Tukar kata itu. Kita tambah apa? Waw nun belakang je. Kalau orang-orang yang melampaui batas, musrifuna. Kalau orang-orang yang ragu-ragu, murta. Macam tu. Okey. Akan ni sebab dia maf'ulun bi kepada ni. Man ni dia maf'ulun bi. Akan lah. Cumanya dia tak boleh nak baris atas. Sebab dia memang baris sukun sampai bila-bila dia. Di isim tu kuning tu. Isim. Dia makna dia sesiapa yang dia isim apa mungkin mausul. Sesiapa yang ni boleh kata syarat juga. Syarat. Kan orang yang dia boleh. Orang yang pun boleh. Mana? Dia isim mausul ni dia dua. Orang yang ni. Kan? Orang yang. Isim mausul kan? Dia kata dia ada allazi. Lagi satu man. Dua-dua ni maknanya orang yang dua ni maknanya seorang. Beza dia kenapa? Beza dia yang ni sebenarnya isim mausul ni dia isim mausul yang
khusus sebenarnya. Oh. Yang ni dia umum. Lepas tu kita kata sesiapa saja yang. Itu kalau Nabi kata allazi yaqra'ul Quran contohnya, itu maknanya satu benda ni. Tapi Nabi kata khairukum man, kan? Dia umum. Dia adalah beza dekat situ kan. Jadi kita kata, sebab tu saya terjemah sesiapa yang. Siapa saja yang. Okey, cuba orang perempuan terjemah boleh? Cikgu. Ya. Dan Demi sesungguhnya benar-benar pasti telah datang oleh dia akan kamu oleh Yusuf dari sebelum daripada ini ya. dengan keterangan maka telah Berterus-terusan di dalam keraguan oleh kamu. di dalam keraguan daripada apa yang telah datang oleh dia dan kamu dengannya. Sehingga apabila telah wafat oleh dia, telah berkata oleh kamu, tidak sekali-kali dia memutuskan oleh Allah dari sesudah baginya akan seorang rasul. Seperti demikian itu dia menyesatkan oleh Allah akan orang yang dia adalah yang melampaui batas, lagi Adalah orang yang ragu-ragu. ya, ragu-ragu. Jadi perkataan murtaba ni daripada perkataan raib. Daripada perkataan raib asal dia tu. Kan? Raiba kan? Raiba. Dia jadi raba. Jadi dia irtaba. Ni. Dia wazan dia kalau kita baca wazan apa? Lah dia ada ta tu. Dah tantak kat situ lah. Kan wajah sarah juga masuk kelas sarah. Tapi banyak miss dah. Yang itulah. Jadi ada betul terlena. Jadi dia jadi ni nama dia, ni isim fa'il. Ni isim fa'il ada mim depan. Jumpa mim bari domah ni nama dia selalunya di isim fa'il. Allah, belit-belit dah saya. Ya. Tiba-tiba tak boleh buka kaki. Okey. Okey ya, tu murtab, orang yang ragu-ragu. Dia ada sikit yang dulu kita awal kita kata ragu ni ada banyak sifat-sifat dia, ada yang dalam raib, syak, miriah. Berbeza-bezalah dia punya bentuk keraguan. Cuba terjemah lagi. Cikgu Nurayawati. Boleh ke? Sila. Cuba. Demi sesungguhnya benar-benar pasti telah datang oleh dia akan kamu oleh Yusuf dari sebelum daripadanya. Daripada ini. Ini bersama keterangan-keterangan Telah berterus oleh kamu di dalam keraguan tidak min daripada apa yang telah datang oleh dia akan kamu dengannya, sehingga tetkala telah wafat oleh dia, telah berkata oleh kamu, tidak sekali-kali dia mengutus oleh Allah daripada selepas daripadanya akan rasul. Kan seorang rasul. Seperti demikian itu
akan sesiapa yang dia adalah orang yang melampaui batas, adalah orang yang ragu. ya, keragu-raguan. Okey. Ada nak cuba lagi? Okey, mudah. Sesungguhnya. Benar-benar. Benar-benar pasti. Demi sesungguhnya benar-benar pasti. Keraguan daripada tidak sekali-kali mari atas akan demikian itu. Siapa yang dia adalah ya, Santi Ustazah ya. Jadi sesungguhnya benar pasti telah datang oleh dia atau kamu oleh Yusuf lebih sebelum ini dengan tangan lalu tidak itu Madi yang sentiasa berterusan. Istimrar ada makna dia. Ustaz Ali terjemah sentiasa. Kamu dia boleh terjemah macam fi'il nakis. Jadinya sentiasalah kamu boleh juga. Berterus-terusan, kamu berterus-terusan boleh juga. Maka kamu berterus-terusan dalam keraguan. telah datang oleh dia akan kamu dengannya sehingga apabila telah wafat oleh dia telah berkata oleh kamu tidak sekali-kali dia Utuskan. Memutuskan. Ya Allah. sesudah daripadanya kata seorang rasul seperti demikian itu dia menyesatkan oleh Allah akan sesiapa yang dia adalah orang-orang yang melampaui batas, adalah orang-orang yang ragu. Santi. Baik. Okey. Seterusnya kita sambung ayat Tak dapat semua terjemah ni. Sambung ayat yang ke-35 lah. Ini 2 ayat dulu kot Kita sambung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. Okay, ini mula kita penggalan
allazina yujadiluna fi ayatillahi bi fi sultanin atahum. Kemudian kabura maqatan indallah wa inda alladzina amanu. Kemudian ka zalika yatba'ullahu ala kulli qalbi jabbar. Okay, alladzina iaitu jadi siapa orang-orang yang melampaui batas, ragu-ragu, detailkan lagi. Ini kali ini alladzina ramai, alladzina iaitu orang-orang yang yujadiluna. Mendapatkan. Kaedah apa ni? Mereka. Kaedah 5 ramai ke seorang? Ramai. Jadi mereka membantah. Mereka membantah. Jadi membantah. Fi dalam pada ayatillah. Ayat-ayat bagi Allah. daripada Allah. Pada ayat-ayat daripada Allah. Mudah-mudahan fi'lan ya. Ayat-ayat daripada Allah dengan ghairi. Tiada. Ghairi ni maknanya tanpa. Boleh jadi mana lain-lain. Dalam Fatihah kita ada kan ghairil maghdub, bukan. Kan? Jadi makna dia kat sini tanpa. Dengan tanpa sultanin keterangan. Daripada bukti lah. Bukti. Atahum telah datang oleh ia. Kaedah apa ni? Kaedah 10. Telah datang oleh ia akan mereka. Akan mereka. Atah ni telah datang oleh ia, sama macam ja'a juga. Makna je kita jelas sama, tapi makna yang dalam detail lagi lain sikit sebenarnya. Ja'a dengan atah lain sikit. Ja'a ni lebih kepada orang datang. Atah ni tengok macam pemberian benda, kita bagi barang. Okay, beza kan? Jadi okey, sekali lagi, iaitu orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat daripada Allah dengan tanpa bagi pembuktian. Apa makna lain? Boleh cukup, nanti kita tengoklah kalau yang saya setakat ni pakai mana tu Atahum telah datang oleh ia akan mereka. Okey. Kabura sangat besar. Telah besar oleh ia. Ni kaedah apa ni? 10 juga Kabura. Fi'il madi. Telah besar oleh ia. Maqtan. Kemarahan. Kebencian. Jadi tak payah tambah apa-apa. Ni bukan akan kebencian ke apa ke, ni nama dia tamyiz. Dia nak menjelaskan apa yang besar. Yang besar tu kebencian. Telah besar oleh ia, apa dia? Kebencian. Inda. Di sisi Allahi. Bagi Allah. Di sisi bagi Allah. Wa. Dan inda. Di sisi bagi orang-orang yang amanu. Amanu kaedah 8 ni. Telah beriman oleh mereka. Telah beriman oleh mereka.
Right, sekali lagi. Kabura telah besar oleh ia maqtan kebencian indallahi di sisi bagi Allah wa indal ladzina dan di sisi bagi orang-orang yang amanu mereka tidak beriman. telah beriman oleh mereka. Ka seperti zalika demikian itu ia tabau. Dah mengunci oleh dia. Kaedah apa? Kaedah Dia 11, kaedah 11. Dia lah. Dia depan kan? Dia Dia mengunci. ah Memeteri. mengunci dia ni mengunci yang memang mengunci habis ni. Kita kata mengunci apa mengunci mati lah. Kalau memeteri, Memateri pertama khatama tu mengunci juga. Mengunci lah kita mengunci apa biasa mengunci mati lah. Maknanya tak boleh buka lagi dah. Ia mengunci mati ia mengunci mati Allahu oleh Allah ala ke atas ke atas kulli setiap qalbi bagi hati. setiap daripada Hati. qalbi hati satu je lah kan? Satu. Mutakabbirin orang-orang yang Takabur. takbur, hati sombong, orang-orang yang sombong. bagi Hati bagi orang-orang yang sombong. orang yang Takbur. takbur Ya, betul. kita guna kalimah takbur lah. Takbur ni dia ada dia sombong juga tapi bukan hati je. Dengan lisan sekali dia zahirkan kesombongan. Itu nama dia takbur. Kalau asalnya kibru saja dia sombong dia. Kan? Gaya dia tu. Ni takbur ni siap dengan ucapan dia tunjuk. Keangkuhan dia dengan cakap je pun dah cakap besar. Tu nama dia takbur. Jadi kita guna istilah takbur. Mutakabbirin yang hati bagi orang yang takbur, jabbar yang lagi yang sewenang-wenang. Jadi jabbar ni asal dia macam menunjukkan kehebatan dia lah. Menunjukkan kekuasaan. Apa Ustaz saya tak tengok Ustaz Zali punya. Ustaz dah tengok ni? Bermaharaja lela Boleh juga. Boleh dah. Yang bermaharaja lela dia kalau macam ni menunjukkan kehebatan dia. Macam Firaun kan. Lagi orang ni lagi dia nak tunjuk. Tengok dia buat apa? Zil autad dia tunjuk. Dia seksa orang angkuh. Jadi ni dengan perbuatan sekali. Takbur ni dia cakap besar tadi. Jabbar ni dengan pelaksanaan dia sekali. Nak bagi orang takut. Di sini dia kata sewenang-wenang. Dia buat sewenang-wenangnya. Seperti dia. Jadi itu kita terjemah macam mana? Seorang orang yang takbur, orang yang bermaharaja lela. Dalam maharaja lela je lah. Kan? Maharaja lela macam tu kan? Mana dia? Ikut suka dia. Ikut suka dia kan? Apa? Betul lah kot pakai bermaharaja lela. Yang bermaharaja lela. Jadi orang sekali lagi. Seperti demikian itu ia mengunci mati oleh Allah ke atas setiap daripada hati yang takbur yang bermaharaja lela. Yang takbur yang bermaharaja lela. Bagilah boleh juga bagi seorang yang bagi orang yang takbur yang bermaharaja lela. Yang bersewenang-wenang dalam perbuatan takbur dia ni lah. Dia boleh pakai dia. Bermaharaja lela.
Ni bagi ni kat sini kita tambah bagi juga dah. Bagi kat sini ya. Sebab mutakabbirin ni dia punya mudhafun ilaih kepada qalbi ni. Setiap bagi hati, bagi orang yang takbur, kemudian yang bermaharaja lela. Yang ni yang je lah. Ada petan lagi tak? Lagi pun boleh, yang boleh. Lagi tu bila mengulang 2 kali. Bila dia ulang 2 kali, contoh macam tadi ni. Musrifun adalah ni ada 2 kali adalah kan. Jadi adalah yang kedua ni kita boleh tukar yang je lah. Macam juga bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama bagi Allah yang maha pemurah. Kemudian yang juga sepatutnya. Tapi bila dah ulang 2 kali, kita tak payah buat yang. Kita kata apa? Lagi je lah. Tujuan ya, lagi tu sebab itulah. Sebab pengulangan yang sama. Hukum yang sama berulang, jadi dia ulang yang lagi je. Tak payah sebut lagi dah. Hukum sifat tu berulang kan? 2 sifat Allah. Okey, cuba terjemah daripada mula balik. Iaitu orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat daripada Allah dengan tanpa bagi pembuktian. Telah datang oleh ia akan mereka. Telah besar oleh ia kebencian di sisi bagi Allah dan di sisi bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Seperti demikian itu ia mengunci mati oleh Allah ke atas setiap daripada hati bagi orang yang takbur yang bermaharaja lela. Okey. Bagi orang yang takbur yang bermaharaja lela. Cuba terjemah. Dah tak boleh kan? Okey. Iaitu orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat dari Allah dengan tanpa boleh bagi keterangan pembuktian telah datang oleh dia akan mereka. Telah besar oleh dia kebencian di sisi dari Allah bagi Allah dan di sisi bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Seperti demikian itu telah mengunci kaedah 11. Ia mengunci mati oleh Allah ke atas setiap daripada hati bagi orang yang takbur yang bermaharaja lela. Bahasa kita kan kita pakai bermaharaja lela. Okey. Boleh. Tengok orang muda sikit. Cuba mah. Boleh cepat tangkap. orang-orang yang mereka Membantah pada ayat-ayat bagi Allah dengan tanpa keterangan. Pembuktian, keterangan. Sultan ni makna dia pembuktian saat saya. Patut selalunya. Kalau dalam terjemahan saya kena check asli. Terangan ada kan? Atau Telah datang oleh ia oleh mereka akan mereka. Telah besar oleh ia kebencian di sisi Allah dan tambah apa? di sisi bagi Allah dan di sisi bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Seperti yang
dia mengunci oleh Allah ke atas setiap hati, Setiap daripada hati bagi orang yang takbur, yang bermaharaja. Okey, ahsan. Dah habis kan ni? Dapat Cikgu Salmiah boleh? Cerut ke? Iaitu Orang-orang yang orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat bagi Allah dengan tanpa bagi pembuktian. Telah datang oleh ia akan mereka telah besar oleh ia kebencian di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang telah beriman kepada mereka. Seperti demikian itu. Dia mengunci mati oleh Allah atas sekalian. Setiap daripada hati bagi orang yang takbur dan yang bermaharaja. ya, ahsan. Okey, kita tengok ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Okey, tengok ayat pertama. Kemudian qala Fir'aun ya Haman ibni li ya, ni ada, ni lam dengan ya. Sarhan, kemudian la'alla, betul, ada ya lagi. Ya ni lain ni aku ni ya ni. Kemudian ablughu al asbab. Okey. Dan qala telah berkata oleh siapa? Terus kita terjemah nama Firaun. Telah berkata oleh Firaun, ya wahai Haman. Wahai Haman bin okey, ibni ni binalah. Ini fi'il fi'il amar. Fi'il amar. Ni fi'il amar, dia dua perkataan. Bana. Banyak kalau perkataan dia bana. Bana. Jarang ni perkataan ni. Bana ya bani binaan kan? Bina. Jadi kalau jadi fi'il amar, jadi ambil dari sini lah. Macam mana nak buat fi'il amar? Buang huruf ya, sukunkan huruf akhir. Jadi kita jadi macam ni. Sini kan? Okey, ni sukun. Sekarang ni sukun juga. Ni boleh bawah lah kan? Ya bani. Kan? Ya bani, asal dia ya bani. Okey. Ni sekarang dah buang dah. Ni jadi fi'il amar ni. Jadi nak macam bunyi. Bunyi macam mana ni? Ba ni boleh bunyi tak? Boleh tak boleh bunyi, kena letak apa? Hamzah wasal. Sekarang ni dah sukun kan? Ada fungsi lagi tak ya ni? Bunyi dia ada fungsi tak? Tak ada bunyi dah, apa-apa dah. Jadi bunyi dia ibni. Sudah jadi tu.
Bukan bin lah. Faham eh? Kalimah ni kelas sarah lah ni, kita dalam kelas sarah kita dah masuk dah yang ni cikgu kan? Dah. Semalam ada ustaz ulang lagi kan? Ada ulang lagi. Kena ulang banyak kali. Tak apalah. Nanti kita buka kelas lagi sarah, ulang lagi yang baru. Kelas sarah dengan kelas nahwu ni kena sentiasa buat baru. Dia buat 10, 15 orang, nanti tinggal 5 orang, 2 orang buat balik. Semangat dia datang balik. Memang kena bagi macam tu. Dia datang balik yang baru. Dia kendur balik. Buat lagi. Tak apa. Okey. Faham itu. Ingat Jadi maksudnya apa? Binakanlah oleh engkau. Binalah oleh engkau. Ataupun binakanlah oleh engkau. Kat situ ada engkau dalam. Okey, li. Melayu bina dari Arab ya. Memang. Melayu. Perkataan Melayu bina tu daripada Arab. Bina tu daripada Arab lah. Kita banyak perkataan kita daripada Arab ni. Binaan, bangunan kita kan. Li untuk ataupun bagi bagi ya aku. Binalah oleh engkau untuk aku. Okey, ini senang ni kan. Dan telah berkata oleh Fir'aun, wahai Haman, binakanlah oleh engkau untuk aku sorhan. Ni ada bagi atas tambah apa? Akan menara. Sorhan ni menara atau bangunan tinggi ya. Sebab dia memang sifat, memang tujuan ni nak bagi kena naik langit. Jadi akan menara la'alla. Ni nama dia supaya. Jadi harf. Supaya ya aku. Supaya aku ablugu. Kaedah berapa? Kaedah 1. A'udzu kan? Makna dia aku apa ni? Balau apa balik? Mencapai. Ataupun aku sampai. Aku sampai. Supaya aku dapat sampai. Okey? Supaya aku dapat sampai. Boleh? Kita pakai sampai lah. Ni kaedah. Ni fi'il Supaya aku dapat sampai. Al-asbaba. Akan. Asbab bukan bab. Asbab. Bukan albabnya. Bukan. Dia lain bab lain, bab pintu. Kalau albab bukan daripada perkataan pintu. Albab tu maknanya daripada lubab. Lubab tu maknanya kecerdikan. Genius. Lubab tu maknanya genius. Ini dia ada perkataan ni kan. Lubab yang selalunya ulul albab tu bukan pintu tu. Lubab. Ni dia ada lam. Lubabun. Kalau pintu babun je. Babun pintu. Kalau lubabun cerdik. Kalau ni sebab. Sababun ni sebab kan lain-lain tu. Semuanya ada pakai orang keliru sebab ada ba kan. Ini maknanya genius. Lubab. Ini maknanya pintu. Ini maknanya sebab. Okay, jadi al-asbab ni yang mana? Sebab-sebab ni ada sin kan? Yang itulah. Sebab. Jadi aku sampai apa dia? Berpunca. Jadi sebab-sebab ni kita kata dalam tafsir ni kata sabil, jalan-jalan. Aku sampai akan jalan-jalan nak naik langit. Jalan-jalan. Faham? Jadi kita terjemah apa? Akan jalan-jalan. Subul dia kata. Ataupun turuk, jalan-jalan. Okey? Supaya aku dapat sampai kepada jalan-jalan nak tengok Tuhan Musa tu kat mana dia. Tengok dia ni lah benda Jabbar ni. Mutakabbirin. Jabbar ni lalu bagi tahu tu. Sombong angkuh, cakap besar. Lepas tu dia buat pula konon-konon boleh lah. Itulah yang ini piramid Ustaz. Piramid Wallahu ta'ala alam. Tak tahu lah aku ada menara lain ke selain piramid kan. Dulu kan. Tapi yang kita nampak yang memang dekat Egypt piramid lah. Itulah.
Zaman dulu gitu kan. Tapi kira tinggi juga piramid. Tinggi juga. Dia kukuh lah. Tapi kita tak tahulah piramid tu sebab katanya makam tempat raja-raja dia kan. Kita pun tak tahu, mungkin menara ada ke dah tak ada ke. Kita tak tahu. Mungkin ada yang lain, bangunan lain. Sebab tu kita tak boleh nak menjazamkan sesuatu tu. Kalau tak ada bukti. Contohnya lah, yang paling sinonim sekali, ramai orang menjazamkan mayat yang jumpa tu memang Firaun. Boleh tak kita kata, ni lah Firaun tu? Boleh tak? Tak boleh. Faham? Tak boleh. Quran tak sebut Firaun mana. Dan kata dia, saintis tu check, ada apa? Garam tu pengawetан biasa pun guna juga ada benda tu. Jadi bukanlah itu bukti yang jelas lah. Macam itulah. Jadi kita cuma, abang kata, sekadar info saja. Tapi meyakini secara pasti, tak boleh. Sebab tu ada ulama bantah yang ni, Firaun. Yang dimasukkan dalam tafsir, Firaun yang dimasukkan adalah Allah perlihatkan Firaun tu pada kaum Bani Israel tu je. Supaya mereka, Allah timbulkan sekejap mayat Bani Israel, Firaun depan dia, lepas tenggelam, supaya mereka puas hati. Itu nama dia, supaya dalam keadaan kamu yang zurun, kamu melihat dengan jelas, puas hati. Betul tak? Kalau kita jumpa ular, tiba-tiba kita tahu-tahu, kita pun lari kan. Tahu-tahu ular tu orang kata dah kena tangkap. Tapi kita masih senang hati tak selagi tak nampak betul-betul ular tu mati? Tak kan? Kalau kita nampak dalam mata ular tu kena katok, ni lah ular tu, kau puas hati tak rasa? Beza. Memang habis lah. Jadi begitulah juga Allah nak bagi kegembiraan kepada Bani Israel tu ketika mana Allah perlihatkan jasad Firaun yang memang diorang sangat-sangat anti tu depan mata diorang. Kadang-kadang kalau musuh nampak mayat Firaun, apa jadi? Mayat musuh dia akan simpan kawit ke apa? Memang kena ganyang habis lah. Betul tak? Wallahualam. Itulah kata, menurut pendapat juga, ramai juga yang bantah tentang tu. Itu satulah. Jadi kita tak boleh nak menjazamkan juga ini piramid lah ni. Tak tahu. Kemungkinan ada menara lain, kita tak tahu. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi begitu maknanya sifat bangunan ni mesti tinggi. Balik pada ayat yang Allah kata, kamu berjalan, kamu akan melihat kesan-kesan dan tinggalan. Ya. Jadi maksudnya ayat tu juga mengatakan bahawa ini kesan tinggalan. Kesan tinggalan je lah. Tapi ada tak secara khusus tinggalan inilah Firaun, inilah piramid? Tak ada. Menunjukkan sekadar apa kesan dia, menunjukkan tengok kehebatan Firaun ni. Tengok bangunan dia macam mana. Tapi kalau dia kata itulah piramid yang dibina untuk tengok Tuhan, banyak piramid tu, mana satu? Yang mana? Tak boleh. Yang itu kita tak boleh lah. Tak sebut. Kesan tinggalan memanglah kaum Ad pun ada kesan tinggalan, tapi kita boleh pastikan tak? Ini yang mana satu, tak boleh. Itulah maksud dia. Menjazam ni pasti kan? Chop terus. Inilah dia, tak boleh. Itu maksud dia. Tapi tak boleh nafikan memang ini adalah tinggalan Firaun. Tempat dia tu memang kat situ. Egypt nama dia kan. Itulah. Faham Okey. Jadi itulah dia. Sarahan ni menara lah. Benda yang tinggi. Wallahu ta'ala alam. Adakah piramid? Sebab ada pendapat piramid tu tempat makam raja. Mungkin ada bangunan lain yang lebih tinggi yang dah runtuh, kita tak tahu. Yang lebih kan. Wallahu alam. Okey. Cuba terjemah balik. Dan telah berkata oleh Firaun, wahai Haman, binakanlah oleh engkau untuk aku akan menara supaya aku dapat sampai akan jalan-jalan. Boleh Haman ni ikut kajian juga kan. Lama ayat Quran ni antara ayat yang dibantah oleh orientalis barat. Ayat ni tak wujud pun nama Haman ni, tiba-tiba dakwa nama Haman dia kata Quran. Tapi bila dikaji rupanya ada. Bila dah boleh faham apa tulisan hieroglifik kan. Kan? Tulisan tu dah boleh baca, memang ada nama Haman. Haman ni maknanya engineer. Antara makna dia, engineer buat bangunan. Memang Haman ni kalimah tu merujuk pada engineer yang bina bangunan. Subhanallah. Jadi itu satulah bahasa tu. Bukan nama orang. Wallahu ta'ala. Sebab itulah kita nampak, adakah nama khusus untuk orang ataupun hakikatnya si pembuat kerja dia apa? Dia muhandis bukan. Dia pembina dia design ke, dia buat bangunan hebatlah dalam architecture. Itu daripada makna Haman tu yang ada wujud kat tulisan tu. Jadi memang tamadun zaman ni
memang apa dia kata, dia punya bukti kehebatan dia buat bangunan. Tunjukkan kehebatan dia. Baik. Kemudian panjang ayat ni. Boleh lagi ke? Cukup dah kan? Sampai sini dulu. Okay, nanti kita tengok jawapan dia. Sampai apa Allah jelaskan dalam ayat ni, asbab ni yang Kita tunggu lah Ustaz. Tunggu je lah. Terus je lah kan, tersimpan besok kan. Okey. Pasal dia tu khabar dia. Bukan khabar lah. Asbab kan. Okey, jadi ini dia punya, ini dia punya badal. Badal. Okay, kita baca ayat 37 Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون إلا في تباب. Okey, tengok kalimah pertama kemudian sama fa attali'a ila ilahi Musa wa ni ada dua gak in dengan ya kemudian la azunnu hu kaziba kemudian wa ka zalika zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda an anis sabil kemudian wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin. Baik, kita tengok. Okey. Kemudian al-asbab ada alif lam. Allah ulang, Allah buka. Asbab nak menjelaskan dalam bentuk yang lain. Tengok, iaitu okey, tambah apa ni? Iaitu jalan-jalan as-samawati kepada langit. petala langit. As-samawat kita terjemah apa? Petala langit. Ke lah kan? Jalan-jalan ke. Boleh ke. Ke petala langit. Jalan-jalan ke petala langit. Fa. Maka lalu. Okey. Fa ni juga balik kata-kata supaya. Fa ni fa sababiah. Saya ada buatlah dalam ni. Fa ni sababiah. Jadi fa ni selepas fa dia ada an sebenarnya. Fa'an at-tali'a. Fa'an at-tali'a dia. Sebab tu ni bagi atas ni sebab ada itulah. Tak apa. Jadi fa ni kita terjemah supaya. Okey. At-tali'a. Kaedah berapa? Satu kan? Aku dapat melihat. At-tali'a ni maknanya apa? Terbit kan? Tala'al. Tulu'us syam, terbit matahari. Jadi at-tali'a aku dapat melihatlah. Ila kepada ilahi Tuhan. Bagi Musa. Ilahi Musa, Tuhan bagi Musa. Tengok dia kata ilahi Musa iaitu Tuhan yang disembah oleh Musa. Aku tak sembah. Sebab tu dia kata ilahi Musa. Sembahan Musa. Supaya aku dapat lihat sembahan Musa tu di mana. Aku ni, orang sembah aku semua dapat lihat ni. Sembahan kita semua dapat lihat. Jadi bagi dia, bila cakap sembahan mesti dapat tengok. Nampak tak? Okey. Okey, sekali lagi. Fa'at tali'a Maka supaya supaya aku dapat melihat ila
kepada ilahi Tuhan Musa, bagi Musa. Wa dan ini sesungguhnya ya aku. Oh silap, ini harf juga. Yang mana isinya? Ya ni. La Tidak. Benar-benar. benar-benar. Ini dalam muzahrakah. Benar-benar. Azunnu. Aku Okey, tengok azunnu, tengok ada kaziban ni. Maknanya kat sini aku yakin. Aku yakin. Kaedah apa ni? Satu. Kaedah satu juga. Sesungguhnya aku, benar-benar aku yakin. Akannya kaziban. Seorang pembohong. Akan juga dua kali. Akan. Akan seorang pembohong, pendusta. bukan adalah. Bukan. Oh, adalah, ya betul. Adalah, betul Haji. Sebab ni khabar inna bukan adalah, betul lah dia akan. Dia ni, dia balik kepada fa'il. Fa'il ni sendiri, dia ni adalah khabar inna. Ni khabar jumlah fi'liyah. Jadi adalah tu dah tak valid dah kat dia. Dia dah sampai sini je. Dari segi bahasanya gitu lah. Okey. Sekali lagi. Iaitu jalan-jalan ke petala langit supaya aku dapat melihat kepada Tuhan bagi Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar aku meyakini akannya akan seorang pembohong. Okey. Wa dan kazalikaka seperti banyakkan ulang yang ni. Seperti demikian itu zuyyina. Ini telah dihiaskan ia. Telah dihiaskan ia. Okey, ni dia perkataan zayyana sebenarnya. Kan kalau zayyana apa? Telah menghias. Kalau zayyana ni telah menghias. Jadi ini nama dia, kita nak kata dia ayat ni aktif ke pasif? Perbuatan ni aktif ke pasif? Aktif, dia buat kan, ini yang buat. Kalau pasif macam mana buat? Jadi cara dia tukarkan dia jadi domah dan baris kasrahkan huruf sebelum akhir ni. Jadilah apa dia? Dihias. Dihias ni dia pasif. Ni benda yang kena hias, bukan dia buat kerja hias, kan? Ni perbuatan aktif pasif. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada imbuhan meng dengan di, kan? Kalau bahasa Arab beza dia apa? Domah depan sebelum akhir baris kas. Jumpa yang fi'il madi kaedah apa ni? Kaedah 10 macam ni. Maknanya ni ayat apa? Perbuatan ni pasif. Contohlah macam ni. Kataba. Kataba maknanya apa? Aktif ke pasif ni? Apa makna dia? Menulis. Telah menulis oleh ia. Kalau nak jadikan dia pasif, aku tiba maknanya ditulis. Nampak tak? Domah depan sebelum akhir baris. Bentuk macam ni, maknanya perbuatan madi yang pasif macam ni. Nak saraf sekarang tengah lalu ni lah. Kan cikgu kan? Tengah buat yang ni. Tengah buat majhul. Okey. Jadi ni zuyina telah dihias ia. Bagi okey, ni
Fir'aun. Bagi Fir'aun. Okey, Fir'aun ni sepatutnya bari apa? Fir'aun. Ni kan sepatutnya lepas huruf jar kan. Tapi kalimah nama Fir'aun tak boleh bari bawah. Sebab dia bukan nama orang Arab. Okey? Antaranya sebab apa tak boleh bari bawah je? Sebab nama bukan Arab. Contohnya nama Ismail, Ibrahim. Kalau jumpa huruf jar boleh bari bawah tak? Tak boleh. Semua nama-nama macam tu diharamkan untuk bari bawah. Haram. Betul lah dari segi rasanya tak boleh bari bawah. Okey, maknanya menunjukkan kita tahu lah, oh ini bukan Nabi Muhammad boleh bari bawah tak? Boleh. Ada 4 je Nabi boleh bari bawah. Antaranya Nabi Nuhin. Kan? Boleh bari bawah. Nabi Hudin. Syuaib. Itu je. Muhammadin. Yang lain semua tak boleh. Adam boleh tak bari bawah? Bukan sirah tu, Ibrahim tu bukan orang Arab asli. Ibrahim bukan Arab, sebab tu tak boleh bari bawah. Ibrahim lah. Kenapa susu galuh dia boleh terima pula sebagai Arab asli? Jadi Arab. Mana Ibrahim? Ibrahim memang bukan Arab. Yalah. Pak Ibrahim Ismail, lepas tu ikut susunan dia, susunan galuh daripada atas tu, Ibrahim bukan Arab. Jadi maksudnya yang bawah tu semua sepatutnya bukan Arab juga. Tak, Ismail tu. Tak, maksudnya dia susun galuh dia kalau sampai ke bawah kan. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi Arab asli? Bukan Arab asli, tak sebut Arab asli. Arab ada 3 kan? Nabi ni Arab musta'ribah. Campur dengan Parsi sebenarnya, hakikatnya lah. Nabi tu. Ismail tu moyang Nabi kan? Dia kahwin dengan orang Arab asli, Jurhum nama dia. Itu Arab Aribah. Arab ada 3. Satu Arab Baidah kan? Alamak, kita tanya nama Arab. Jadi Arab ni dia ada satu Baidah. Baidah ni Arab apa? Kuno. Ni kaum Ad, kaum Samud dah tak ada dah. Arab kuno. Yang kedua Arab Aribah. Ini Arab asli. Daripada mana? Daripada Yaman tu, daripada situ. Yang memang duduk kat awal-awal lagi. Yang ni nama dia Arab Musta'ribah. Ni Arab apa? Campuran. Ni Arab campuran. Yang dimasukkan campuran ni apa? Keluarga Adnan. Campuran yang dan Arab ni menjadi Arab yang paling dominan. Sebab apa? Ni cara Allah susun. Arab ni duduk dekat tempat utama Arab kan, kat Mekah kan. Arab dan dia adalah Arab yang ada agama masa tu. Dia tak main ikut-ikut ya, dia ada. Sebab tu daripada Nabi Ismail yang aturkan ni. Jadi Allah tinggikan Arab yang ni. Ni Arab yang paling inilah. Yang di sini ada nama Nabi Muhammad. Semua Quraisy Arab ni ya. Dan Arab ni dulu ni pernah rampas Mekah satu masa dulu ni. Pernah rampas dan dapat balik kat orang ni. Sampai sekarang dia pegang Arab ni. Faham? Dan akhirnya bila dominan dianggap inilah Arab yang. Dan bahkan Arab ni dikatakan sebab Nabi Ismail ni dia bijaksana, dia lebih pandai Arab daripada orang Arab sendiri. Faham tak? Dia duduk kampung kan dia ni, Nabi Ismail ni, dia punya Arab tu lebih dahsyat lagi. Nabi Ismail. Sezaman tu. Sebab itulah. Okey kan? Mana-mana yang duduk kat Taif semua Arab-Arab ni ya. Faham? Arab yang asli ni daripada ni Sabak, Yaman. Dia orang ni yang datang merantau tu ke situ. Jadi maksudnya kalau tiga-tiga Arab ni boleh tukar balik. Tiga-tiga Arab ni boleh tukar. Boleh. Maksudnya Ibrahim tu bukan Arab langsung lah, tak ada kena Bukanlah. dengan Arab langsung. Ismail pun tak ada kena dengan Arab. Isteri dia orang Arab. Anak cucu dia boleh jadi Arab semua. Jadi Nabi Muhammad, jadi anak cucu dia. Susunan perempuan lah, belah Belah perempuan. Jadi tak sebutlah Arab, dia Arab musta'ribah. Ista'rab. Telah dimasukkan Arab ke dalam dia. Dan dia lebih dominan sebab dia duduk kat Arab, bahkan sentiasa bersama dengan tu. Kehidupan dia memang macam tu. Beza lah. Okey.
Bahkan Nabi Ismail tak pernah pergi tempat lain, kat situ je. Meninggal semua kat situ. Memang betul-betul pure lah jadinya. Okey. Mana tadi? Okey, sambung lagi . Okey, Zuyina li Fir'auna. Fir'aun ni bangsa apa ni? Kibti Koptik kan hari ni. Jadi Zuyina lil Fir'aun, dihiaskan ia untuk Fir'aun su'u keburukan. Kan? Keburukan amalnya. Daripada amalan baginya. Perbuatan. Kita kata perbuatan, amalan atau perbuatan. Keburukan daripada perbuatan baginya. Apa ni? Mudhaf fa'ilah. Sekali lagi. Dan Ka tadi? seperti Zalika demikian itu Zuyina telah dihiaskan ia, ada ia kan? dihiaskan Li ia bagi Fir'aun su'u, akan keburukan. tak payah tambah apa-apa. Dia nak aib fa'il. Jadi kita tak payah tambah apa. Telah dihiaskan Fir'aun keburukan amali. Akan Daripada perbuatan baginya. Dan Ia menghalang. sudah. Telah menghalang dia. Telah di juga. Telah dihalang. Telah dihalang. Ia. Ramai ia. Ni sama juga ni . Ini macam Zuyina juga. Macam Zuyina juga. Jadi sudah ni perkataan sama lah macam ni . Sudah ni aktif ke pasif? Pasif juga. Jadi kalau dia punya aktif apa? Sodda. Jadi kalau nak tukar jadi pasif. Jadi dia tak boleh nak buat lah kan. Kita syarat dia mesti apa? Domahkan, kemudian balik bawah kan. Jadi tak boleh lah. Jadi sudah je lah. Tak adalah. Dia kalau nak pecahkan macam ni, dia sodada macam ni. Jadi kalau dia jadi ni sudida kan. Jadi bahasa Arab ni bila macam ni, sudida ni jadi berat . Ringkas je lah. Apa dia? Sudah je lah. Kan kalau nak baca wasudida anis sabil, wasudda anis sabil. Lagi ringan, takhfif. Sama juga ni. Sodada kan sebut benda yang sama. Jadi dia letak apa? Tasydid, buang satu kan ringan, sodda. Macam tu bahasa Arab . Faham? Jadi yang ni juga sudida macam ni lah sebenarnya. Sama je kaedah dia. Domakan awal, kasrahkan sebelum akhir. Tapi bila dah jadi macam ni, tak payah lagi dah. Dia sudah je lah. Nak tinggal mana? Pangkal ke ekor? Ekor lah tinggal, kekal. Faham? Ekor dia lah. Sudah. Jadi, sudah maknanya halang. Jadi, sudah dan telah dihalang ia. Telah dihalang ia daripada sabil. As-sabil. Daripada dah dia dah. Daripada jalan. Jalan yang benar. Bila sebut as-sabil kan, jalan itu, jalan ni, jalan apa? Jalan yang tambah kurungan, jalan yang benar. Okey. Sekali lagi, wasudda an sabil dan dihalang telah dihalang ia daripada jalan yang benar. Dalam kurungan tu. Kemudian wama dan ma illah, tidak lain kaidu, tipu daya Fir'auna oleh Fir'aun kan, bagi Fir'aun. Ini mudhaf ilaih juga ni. Kaidu Fir'aun, tipu daya bagi Fir'aun. Tambah bagi kat sini bagi Fir'aun illa melainkan di dalam tabab
kehancuran, kebinasaan. Tabak ni roboh, hancur, binasa. Dalam kebinasaan. Boleh? Sekali lagi, wa ma kaidu, dan tidak lain kaidu, tipu daya Fir'aun bagi Fir'aun illa melainkan fi tabab, dalam kehancuran. Nampaknya hari ni kita tak sempat tadabbur ni. dah cukup lah. Cukup Tahu dah jalan. Okey, kita terjemah balik dulu mula ikut saya iaitu jalan-jalan ke petala langit supaya aku dapat melihat kepada Tuhan bagi Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar aku meyakini akan seorang pendusta, dan seperti demikian itu telah dihiaskan ia bagi Fir'aun keburukan daripada perbuatan baginya, dan telah dihalang ia daripada jalan yang benar, dan tidak lain tipu daya bagi Fir'aun melainkan di dalam kebinasaan. Okey, boleh? Seronok ni terjemah ni. Saya nak cuba. Cikgu Zainal tak boleh cuba lagi. Boleh ke? Try kan? Okey. Iaitu Hmm. jalan-jalan ke petala Langit. langit supaya Ya. aku Dapat melihat. Kepada. dapat melihat kepada Okey, kita ada ilah kat sini. Jadi kita tak payahlah ke kat sini. Di petala langit lah. Kita letak di lah. Jalan-jalan di petala langit. Jalan-jalan yang ada kat sana. Jadi dia tujuan dia bila dia tinggi sikit dia nampak jalan-jalan ada kat langit tu. Okey, kita tukar apa? Di asbaba fis sama, lebih tepat fi. Okey, saya ubah silap tadi. Akan jalan, iaitu jalan-jalan di petala langit. Kemudian ini baru dia nak bergerak menuju tu dapat naik. Bila dia nampak jalan, kat langit ada jalan, dia dapat naik menuju tengok Tuhan. Okey. Sekali lagi. Mana tadi? Fa. Sama tadi supaya aku dapat melihat kepada Tuhan bagi Musa dan sesungguhnya aku benar-benar azunnu, aku yakin akannya ya kaziba akan seorang ya ahsanti. Maksudnya dan seperti demikian itu telah dihiaskan ia bagi Fir'aun keburukan min amali, daripada perbuatan baginya dan telah dihalang ia daripada jalan yang benar. ahsanti. Seterusnya Dan tidak lain ya tipu daya bagi Fir'aun melainkan di dalam kebinasaan. ahsanti. Baik, barakallahu fiik. Di dalam kebinasaan. Okey, wakil seorang lelaki pula. Jadam.
Boleh? Iaitu Okey. jalan-jalan Iaitu jalan-jalan di di bahtera langit, supaya aku dapat melihat kepada Tuhan Nabi Musa, dan sesungguhnya aku la. benar-benar meyakini benar-benar aku meyakini dia akannya meyakini akannya seorang pendusta dan seperti yang demikian itu telah dihiaskannya bagi Fir'aun keburukan akan daripada amalan perbuatan baginya, dan telah dihalang ia dari jalan yang benar, dan tidak lain tipu daya bagi Fir'aun melainkan di dalam kemusnahan. kemusnahan. Okey, Hasan. Okey. Hari ni kita buat terjemahan ya. Tak apalah kan, detail kita terjemahan ya. Semalam banyak kita laju orang semua nak dengar cerita lah. Baik, insyaAllah hari ni nanti kita tadabbur lah, tengok bagaimana kita boleh rehat pada ayat ni. Okey, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat lah daripada terjemahan kan. Makin kita familiar dengan kalimah-kalimah. Itu yang kita nak lah. Familiar, kita biasa dengan kalimah-kalimah ni. Kita banyak buat kan, kita dah highlight kan, kita dah tengok ini half, kita dah biasa. Secara nanti spontan kita boleh kenal cepat lah. Harap-harap macam tu. Sebab tu kita kena buat lagi banyak sebenarnya. Jadi yang boleh kita buat setiap hari ni Ramadan je lah kan. Setiap hari kita terjemah Quran. Kalau hari lain seminggu sekali kan. Kalimah tu, lepas tu besok minggu depan nak terjemah balik, dah lupa dah. Ini kita dapat buat banyak. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkanlah kita untuk memahami ayat-ayat dia, dan mudah-mudahan ini bekal untuk kita dapat bertemu dengan dia dalam keadaan selamatlah. Baik. Terjemahan ni kena bertalaqi juga. Dia tak boleh tak berlaki. Sendiri-sendiri tak boleh. Ya. Sendiri-sendiri susah benar. Yalah. Kalau dia berdepan sebab dia banyak sistem lah nak difikirkan. Dia sistem kat situ dia banyak kan. Dia nak kombinasi macam-macam benda kat situ. Satu kalimah tu. Kena lagi banyak kelas macam ni. Dia kena atas tadi. Apa betul sada apa? Istimrar. Zala, terus sentiasa. Betul. Zala. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.